Dan boleh mengajak rakan-rakan yang lain untuk sama-samakan program kita dalam lebih kurang 1 minit lagi, insya-Allah. Sambil-sambil itu, marilah kita ajak kawan-kawan, rakan-rakan sekerja kita yang berkelapangan pada pagi ini untuk mengikuti program Tazkirah pagi bulan ini, insya-Allah. Nanti ada kuis ya, kuis ada hadiah. Ada kuis ya. Ada hadiah. Satu je dah. Kalau nak lebih minta kat Ustaz Adam. Ya, baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mulakan program Tazkirah bulan ini kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuddin ya da'iyya Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakah ini, pada hari Jumaat ini dan juga dalam keadaan kita menghampiri ke bulan Ramadan, dapat sama-sama kita berkumpul bagi mengikuti program pertama dari kami, Unit Haiwan Islam Hospital UiTM, iaitu program Tazkirah bulan ini. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, program Tazkirah bulan ini kita adakan setiap bulan, bermula pada bulan ini, iaitu pada hari ini, dengan membawa topik tema berdasarkan tema-tema tertentu. Dan insya-Allah mendangkan kita dah pun menghampiri bulan Ramadan, maka pada bulan ini kita memilih topik berkenaan dengan penghayatan Ramadan kini kembali, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar sedikit perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fuad bin Osman, Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah, ceria Alhamdulillah. Nampak ceria pagi ni, insya-Allah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat juga. Lama Bagaimana persiapan Ramadan? InsyaAllah macam biasa. Macam biasa. Okey. Okey, baik. Jadi sebelum kita menyerahkan sesi kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Ustaz Fuad, dah elok saya mulakan dengan pantun, Ustaz. Boleh? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bintang dan bulan, mari kita siapkan diri untuk mendengar tazkirah Ramadan. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fuad bin Osman selaku penceramah kita pada pagi ini untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Jadi yang dikasihi lagi dihormati sahabat saya Al-Fadil Ustaz Adam Zakaria yang merupakan penolong pendaftar Hal Ehwal Islam. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjemput saya untuk kita sembang-sembang pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Seterusnya yang dimuliakan Profesor Sazli Shahlan sebagai pengarah. Yang dikasihi juga Puan Nurul Hafizah Busra yang menghantar email kepada saya dan bertindak selaku presenter pada presenting slide pada pagi ini. Apa khabar Puan Nurul? Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang dikasihi warga SUITM, mungkin ada di kalangan doktor, nurse, staf-staf pentadbiran. Apa khabar semua? Di mana pun kalian sedang berada di saat ini, saya mendoakan semoga kalian sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Jadi di hospital tak risau sangat kot. Semua dah kena vaksin ni. Ustaz Adam dah dapat vaksin ke Ustaz Adam? Belum lagi. Ustaz Adam pun belum lagi. Saya lambat lagi lah Ustaz Adam. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan ceria-ceriakan diri, senyum selalu, jangan stres kan. Santai-santai di pagi Jumaat. Pagi Jumaat ni pagi yang cukup bahagia. Cukup seronok sebab dari sudut psikologi dia. Bangun pagi tu kita kena senyum, baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi ahyana yang menghidupkan kami ba'dama amatana. Telah matikan kami. Ustaz, bila pula kita orang mati? Tidur tu mati lah. Sebab ulama kata tidur itu adalah mati kecil. Jadi sejak kita lahir dulu sampai hari ini, kita mengikuti siri-siri kematian ni tiap-tiap malam. Supaya apa? Supaya kita ingat bahawa hidup ni hanyalah sementara. Sebab tu disunahkan kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan dalam kita hidup, ingat kamu akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, bangun-bangun pagi tu sapu-sapu tarik mata, sapu hailio basi apa semua tu kan. Maksudnya baca doa Alhamdulillahillazi ahya. Alhamdulillah kita sebut. Ini satu kalimah yang besar. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Alung baca, bapa Alung pula tak baca. Kan. Kadang mak angah baca, mak angah baca, mak angah baca, angah pula tak baca. Adik gile-gile macam tu. Tapi sebaik-baiknya bangun tu, sapu-sapu muka, kita terus baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu tengok member sebelah, hidup lagi makcik sebelah. yang isteri pula, hidup lagi pakcik sebelah. Contoh. Para doktor, muslimin dan muslimat, sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahniah kepada semua kerana kita ini bukan kebetulan ya. Kita bersama pada hari ini bukan kebetulan. Allah ilhamkan kepada Ustaz Adam untuk WhatsApp saya. Dan Alhamdulillah pagi ni pun saya free. Kan dapat bersama dengan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam perkenalan daripada saya Ustaz Fuad A2, dua harakat. Dua harakat dan ada qalqalah tu kan. Puan Mazlina ya. Ini doktor ke Mazlina ni? Doktor ke Ustaz? Kan Puan Mazlina kerana maksudnya itu keadaan kita bukan secara kebetulan tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dapat pertemukan kita pada hari ini, ada rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita duduk dalam majlis ilmu bukan sebab kita tak tahu. 5 perkara sebab kita kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Ini macam sahabat saya ni, Muhammad Syurahbil ni, masa Syekh Alam dulu. Ya ke Syurahbil? Kan? Tengok 5 sebab kita kena duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama bukan sebab kita tak tahu. Majlis ilmu ni adalah majlis ingat mengingati. Tahniah kepada Unit Hal Ehwal Islam SUITM yang saya fahamkan tiap-tiap bulan akan mengadakan majlis ilmu seumpama ini. Sebab apa? Sebab bila ada majlis ilmu seumpama ini, dia menjemput para malaikat
datang ke tempat kita. Okey, yang pertama untuk ingat mengingati, terutama orang yang bercakap mengingati diri dia dan orang yang mendengar mengingati diri masing-masing. Okey ya. Bukan sebab kita tak tahu. Alamak Ustaz, apa ni Ramadan, asyik Ramadan datang lagi kan. Okey, Ramadan datang lagi. Ramadan ni satu benda yang besar kan, patut kita ingati selalu kan. Okey, yang kedua, sebab apa kita kena duduk dalam majlis ilmu? Sebab dia murah rezeki. Orang ada dalam majlis ilmu dia murah rezeki. Sebab apa? Dia dapat doa para malaikat. Kalau tak COVID, lepas majlis ilmu ni dia ada makan tau. Ada makan. Kan? Kalau bukan COVID lah. Biasa kalau lepas majlis ilmu ada makan. Oh, sedap makan kan. Tengok Ustaz Adam pergi 2 minggu, 3 minggu tengok dah tembam lah. Banyak makan tu. Kan? Okey. Seterusnya, duduk majlis ilmu ni dia jalan untuk menuju ke syurga. Allah akan permudahkan menuju ke syurga dan dipayungi oleh para malaikat. Jangan kata malaikat tak payung. Kan? Malaikat dah payung kita. Kan? Malaikat doakan kita. Yang keempat, duduk dalam majlis ilmu, kita nak jadi orang yang baik. Orang yang soleh dan solehah, kita nak pertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, sebab hati kita tak konsisten. Sebab tu kita kena duduk dalam majlis ilmu. Buatlah banyak majlis ilmu. Dengarlah banyak mana pun majlis ilmu. Dia akan memberi kesan dalam diri kita. Siapa pun kita duduklah dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini ada malaikat bersama dengan kita. Okey. Baik muslimin dan muslimat. Sabda Rasulullah, apabila kamu melalui ataupun bertemu dengan taman-taman syurga di atas muka bumi, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya Nabi, ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga tersebut? Rasulullah bersabda, majlis-majlis ilmu. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita duduk dalam majlis ilmu, duduk di taman syurga yang Allah kata dalam kat dunia ni, mudah-mudahan kita mati esok. Apabila kita dihisap nanti, Allah masukkan ke dalam syurga yang hakiki. Masya Allah. Syurga ni Ustaz Adam kan. Ustaz Adam pun tahulah syurga ni kan. Paling-paling rendah pun 70 bidadari. Allahu Akbar kan. Cemeti cambuk tu, sepanjang cambuk cemeti tu kan, yang ada dalam syurga lebih baik daripada dunia kan, sebesar tu. Maksudnya syurga, dunia dan segala isi dia sebesar tu. Bayangkanlah kalau kita dapat istana daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti. Macam mana nak dapat istana? Nak dapat istana kata Nabi SAW, amalkan solat sunat rawatib muakkad kan. Sunat rawatib muakkad ni ada 10 rakaat, 10 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat dan selepas isyak 2 rakaat. Barang siapa melazimi solat sunat rawatib muakkad ini, sahabat-sahabat sekalian, Allah akan bina kepada dia istana dalam syurga. Dahlah duduk dalam syurga Ustaz Adam, duduk pula dalam istana. Bayangkan macam mana Ustaz Adam. Kita duduk bilik sewa pun dah rasa selesa lah. Kan duduk sorang-sorang kan. Seronok Ustaz Adam duduk bilik sewa kat Puncak Alam. Saya duduk bilik sewa dekat Negeri Sembilan kan. Itu pun kita rasa seronok dah. Tak bayangkan duduk dalam syurga. Duduk pula dalam istana, ditemani bidadari bagi lelaki, bagi orang perempuan ke salam, tak ada teman, duduk seorang-seorang. Kasihan kan. Orang perempuan dia ada wildan, ada jejaka handsome, umur lebih kurang 30 tahun. Ustaz Adam dapat bidadari umur 70 tahun. Kan? Ini nak cerita dia kan. Seronok. Ini syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jadi biasakan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Sebab masa ni kita kena cari. Kalau kita tak cari memang susah. Kita yang manage masa kita. Oh, esok ada program. Dan orang yang menyebarkan program, yang buat poster, yang ajak orang ikuti program, orang yang share link, semua akan diganjari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik punya ni. Ni ramai dah ni masuk kan. Macam-macam nama dah keluar kan. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat. Okey, Puan Nurul, next slide. InsyaAllah kan. Okey, itu tajuk kita kan. Tajuk kita Ramadan kini kembali. Macam sale pula kan. Macam sale kat Pasar Raya, sale kat Maidin. Ramadan kini kembali. Okey, next slide. Okey, Ramadan. Apabila kita membicarakan ataupun kata orang kampung, bila kita bercakap Ramadan kan, berkaitan dengan Ramadan ni, yang akan bertamu datang kepada kita
tak kurang daripada seminggu je lagi. Hari ni dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Selasa kita dah puasa. Isnin malam kita dah salat sunat tarawih. Kan? Dia akan bertamu kita. Jadi tidak ada apa-apa yang berubah pada Ramadan ni. Kan? Daripada dulu sampai sekarang, itulah Ramadan yang datang kepada kita. Kan? Satu Ramadan wajib puasa. Kalau orang tanya bila puasa Ustaz? Satu Ramadan. Satu Ramadan puasa. Isnin ke Selasa Ustaz? Tak tahu saya. Tapi satu Ramadan puasa. Dia begitu. Kan itu cerita dia. Kalau orang tanya doktor ke siapa-siapa dalam ni, tanya Puan Nur Fazira ke Fazira bila puasa? Aku tak tahu. Tapi yang aku tahu satu Ramadan. Satu Ramadan pasti puasa. Okey. Apa yang berlaku adalah kita sering berubah. Berubah dari sudut apa? Dari sudut kondisi hati kita, tingkatan keimanan kita. Maklumlah kita manusia biasa. Kan? Kita manusia biasa, imannya yazid wa yankus. Yazid itu bertambah, kadang kurang. Time bertambah itu Masya Allah, tahajud 20 rakaat. Kan? Time berkurang, terus terkejut pun tak bangun. Contoh, bukan dalam ni. Ini hospital lain. Kan? Terkejut pun tak bangun. Ni keadaan kita. Kondisi hati kita bagaimana. Itu yang berubah. Kan dalam hidup. Sebab tu dalam hati ni, bila kini Ramadan ni kini kembali ni. Dia 3 sikap manusia menghadapi Ramadan. Saya akan sebut secara ringkas. Yang pertama, iaitu dia rasa gembira sangat. Dia rasa gembira, dia rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Tapi gembira dia ni bukan sebab ada bazar Ramadan. Jangan salah. Allah seronoknya lah kalau Ramadan. Tahun ni dah boleh pergi bazar Ramadan. Banyaknya kuih, pelbagai-bagai juadah. Bestnya lah, seronok. Bukan. Kan? Yang gembira ni sebenarnya adalah sifat orang yang beriman. Sebab apabila datang Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan Al-Quran, bulan ketenangan, bulan ibadah. Jadi itu yang dirasa seronok. Dan bulan yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar, Allah akan bagi kepada kita. Itu yang sepatutnya kita rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Ramadan datang lagi ni, ada 3-4 hari ni. Kita jangan rasa seronok sangat dari sudut kita sampai tu, kita nak sampai ataupun tidak tu. Sebab dalam 3 hari ni macam-macam boleh jadi. Ada di kalangan kawan-kawan kita memang dia nak sangat Ramadan. Tapi Allah ambil nyawa dia dulu. Tak sempat dia nak bertemu dengan Ramadan. Dan kita pun tak boleh jamin juga. Siapa yang boleh jamin dia boleh hidup sampai Ramadan? Tak ada kan? Tak ada yang boleh jamin dia boleh hidup sampai Ramadan. Jadi apa yang kita nak buat? Kita berdoa banyak-banyak. Kan yang kita doa daripada bulan Rejab kita doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul ke? Salah tu kan. Ustaz ni nak makan saja kan. Okey, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apa dia maksud berkat? Kan? Maksud berkat apa dia? Kan? Maksud berkat ini adalah ziyadatul khair fi ta'atillah. Kan? Okey, dengar elok apa maksud berkat? Sebab lepas ni ada kuis tau. Ada kuis ni hadiah. Nanti hadiah ni saya kirim kat Ustaz Adam. Ada satu hadiah saya nak bagi. Lepas ni ada kuis. Dekat nak habis nanti saya akan bagi kuis. Ada satu hadiah ni. Nanti saya kirim kat Ustaz Adam. Kan? Hadiah ni. Kalau Ustaz nanti siapa pemenang dia, tuntut dengan Ustaz Adam. Dia tasbih digital. Saya dah ada satu dah. Ni saya dah ada satu dah. Memang sesuai sangat nak tim nak menyambut Ramadan ni. Kan? Memang sesuai sangat. Siapa nak nanti jawab soalan. Kan? Hadiah daripada unit hal ehwal Islam. UiTM Kampus Seremban. Okey. Itu keadaan kita. Keimanan kita berubah apa semua sekali. Kita tak boleh nak jamin. Kita 3-4 hari lagi ni, kita doalah banyak-banyak. Kan? Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, tolonglah sampai kami kepada Ramadan supaya kami dapat mensucikan diri, kami dapat kembali kepada fitrah, kami dapat jadi orang yang baik ya Allah. Kalau sebelum ni kami lewat solat ya Allah, kami nak solat awal. Kalau sebelum ni kami tak sempat baca Quran ya Allah, kami nak baca Quran. Kalau sebelum ni kami tak sempat nak berzikir langsung ya Allah, berilah masa untuk kami berzikir. Kalau sebelum ni kami malas untuk bersedekah ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk bersedekah. Kerana sedekah ini, Nabi ni seorang pemurah dan dia lebih pemurah di bulan Ramadan. Kan? Ini kehebatan, banyak kehebatan Ramadan. Jadi keberkatan apa dia? Ziyadatul khair fi ta'atillah.
bertambah kebaikan dalam mentaati perintah Allah. Kalau tuan-tuan, puan-puan nak tengok kerja tuan-tuan, puan-puan berkat ke tak? Tengok semakin tuan-tuan banyak kerja, semakin tinggi pangkat tuan-tuan, semakin banyak gaji tuan-tuan. Tengok makin dekat tak tuan-tuan dan puan-puan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makin dekat dengan Allah, makin dekat untuk mencari redha Allah, berkatlah pekerjaan tuan-tuan. Tapi kalau kerja banyak, gaji tinggi, contoh kan, naikkan pangkat dan sebagainya, tapi kita makin jauh dengan Allah, maka itu perlu ada rasa resah pada diri aku. Aku ni dah kerja dah okey tapi jauh dengan Allah. Itu kita takut-takut dia jadinya istidraj. Ini bahaya. Allah bagi nikmat tapi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok sangat kan? Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Puan Nurul? Kan. Nurul Khasanah kan. Bukanlah Puan Nurul istidraj. Tak ada contoh. Contoh saja. Terkejut Puan Nurul Khasanah. Oi, aku pula kena kan. Nasib baik bukan face to face. Kalau face to face lagi sedap Ustaz Adam. Kan? Okey. Ini sebab ni tak nampak muka ni, nampak nama. Ni jannah ada kan. Jannah ya. Maksudnya kita banyak Allah beri rezeki kepada kita. Kalau kita makin jauh dengan Allah, rugilah kita. Kan? Kita jadi rugi. Sebab tu berhati-hati. Adakah kita rasa puas hati dengan Ramadan tahun lepas? Anda nak kena tengok juga. Kini Ramadan datang lagi. Adakah sama? Biasa Ramadan macam biasa aku puasa, makan, minum waktu malam, pergi tarawih, balik tarawih, macam tu ya ke? Kan adakah sekadar macam tu dengan Ramadan yang akan datang ni? Kita puas hati tak dengan kebaikan yang kita buat pada tahun lepas? Tahun lepas kita langsung tak boleh pergi tarawih kat masjid. Kan langsung. Kan? Si suami jadi imam dan makmum boleh salam dengan imam. Bukan setakat salam Ustaz Adam, boleh peluk imam. Yang PKP baru ni lah. Tapi yang ni jangan buat pasal tu. Kan? Fazirah. Nur Fazirah jangan buat pasal. Pergi masjid nak peluk imam. Kalau macam yang PKP 20-20 boleh peluk imam. Kan? Tak tahulah Fazirah ni dah kahwin ke belum. Aku main hitam ni. Kan? Alright. Tengok kan? Maksudnya pada tahun ni Allah Ramadan datang lagi dengan suasana yang agak berbeza sikit. Berbeza macam mana? Allah dah bagi nikmat balik. Nikmat apa? Nikmat beribadah tu boleh pergi masjid walaupun dalam penjarakan boleh. Negeri Sembilan pun dah dibenarkan wanita untuk datang untuk solat tarawih. Kan Selangor pun rasa dah boleh tapi kapasiti dia masih lagi terhad lah. Tapi alhamdulillah dah ada sinar-sinar itu. Jadi kita syukur banyak-banyak kan dengan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita muhasabah 2-3 hari ni. Okey tak Ramadan aku lepas? Aku target memang nak khatam Quran. Tapi macam tak lepas je. Kan? Sibuk dengan anak je lah. PKP duduk rumah hari tu kan banyak sangat kan. Baru nak baca Quran, isteri pula datang dekat. Ya. Apa ni? Ustaz Adam. Kan? Muhammad Syurabil baru nak zikir, isteri pula panggil. Tak sempat nak zikir dah. Lepas tu dia kata layan isteri pun ibadah Ustaz. Kan Tuan Syurabil? Kan? Okeylah boleh, tak ada masalah kan. Okey, itu keadaan kita. Buat muhasabah. Puas hati tak? Yang tahun lepas. Puasa aku mata jaga tak? Telinga okey tak? Tidur macam mana? Ini lepas subuh tidur belasah sampai ke Zuhur. Zuhur celik sambung sikit lagi. Itu bukan ibadah tu. Itu apa kejadah tu. Contoh. Kan? Tak boleh. Kita, Ustaz tidur kan ibadah. Betul. Tidur ibadah. Tapi seadanya lah tidur tu. Jangan berlebih-lebihan. Sebab rugilah kalau kita habiskan tidur pada bulan Ramadan. Kita tengok. Ramadan memberi sinar dan cahaya yang mampu mengembalikan kekuatan iman yang turun naik. Ini kita dapat buktikan. Apabila datang Ramadan ya, masuk je Ramadan, hati kita dah rasa lain macam lah. Kita rasa tenang, kita rasa rajin nak baca Quran, kita rasa rajin nak pergi masjid. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, bila datangnya Ramadan, penuh masjid. Kan ada aktiviti tadarus, ada tazkirah, kan ada aktiviti jamuan berbuka puasa. Dan orang kepedulian sosial yang tinggi. Saya tak tahulah perkataan tu betul ke tak. Kepedulian sosial. Maksudnya kita mudah nak bantu orang susah. Kita mudah nak bersedekah. Bila datangnya bulan Ramadan. Cukup hebat bulan Ramadan ini. Dan Ramadan menjanjikan kerahmatan dan ketenangan dalam jiwa kita. Masa kita pun rasa banyak. Sebab apa? Sebab kita bangun sahur awal. Lepas tu kita boleh salat subuh berjemaah. Lepas tu kita sempat lagi baca Quran insya-Allah. Lepas tu waktu tengah hari kita tak keluar lunch, kita duduk kat office, kita boleh berzikir. Banyak kan? Ini sebab apa bila Ramadan datang lagi ni, kita kena buat persiapan sungguh-sungguh.
Kita kena reschedule balik jadual kita yang sebelum ni, beri masa kepada mempertingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Puan Nurul, next slide. Alright. Okey, ada apa dengan Ramadan? Kan Ramadan datang. Kan? Ada apa? Ni cerita dia. Kan? Kita duk beria sangat ni Ramadan ni. Kan? Saya duk ceramah tak ada cerita lain dah sekarang ni. Pasal Ramadan. Hari Ahad pun Ramadan, hari Isnin ni pun Ramadan. Kan? Ramadan. Kan sebab apa? Nak membangkitkan aura kita. Sebab bila kita suka kepada sesuatu, kita akan menyebut sesuatu. Contohlah Ustaz Adam, Kalau dia nak kahwin seorang lagi. Contoh Ustaz Adam, Kan dia nak kahwin seorang lagi. Ustaz Adam mengiling kepala. Kejap lagi cabut songkok. Saya bukan tak nak pakai songkok, tuan-tuan dah. Sebab kalau saya pakai songkok, headphone saya tak boleh nak masuk. Sebab songkok tinggi. Kan? Ustaz ni tak pakai songkok ke? Kan saya pakai songkok. Okey ya. Apa? Allah kata dalam firman-Nya, ini penganjur tak ada sediakan air ke? Tak ada dalam gurau. Okey. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ni biasa orang dengar dan kita akan kerap dengar di bulan Ramadan ayat ni, ayat 183 ni surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Puan Ros. Sebab ada nama situ ya Puan Ros ya. Puan Ros terkejut sebab takut kena terjemah. Kan tak apa, saya baca saya terjemah. Jangan risau. Tapi kalau face to face memang aku suruh Puan Ros terjemah. Tengok berdebar Puan Ros. Ustaz, lepas ni jangan jemput dah Ustaz Fuad, dia banyak tanya macam tu. Kan? Okey. Apa kata Allah? Kan? Bila dia guna perkataan ya ni satu perkataan yang lembut tau. Satu perkataan ya wahai. Contoh kata Nur Zaima Zafri. Kan? Puan Nur Zaima Zafri. Ni puan kita kata. Dia panggil suami dia. Aku tak tahulah dia ada suami ke tak ada Ustaz. Tapi aku anggap dia ada lah. Ada suami. Cakap Puan Nur Zaima panggil. Wahai kekandaku. Allahu Rabbi kan. Maksudkan lembut tu. Syurahbil panggil isteri dia. Wahai adindaku. Allahu Akbar. Kan rasa seronok. Dia perkataan wahai ni adalah rayuan. Perkataan. Sebab bila guna ya ni, dia tak boleh nak sebut kasar tau. Wahai isteri. Dia tak jadi. Wahai isteri. Tak boleh. Kan? Dia bila berguna perkataan wahai ni, dia lembut. Kan? Wahai anakku. Kan sebut. Wahai sahabatku. Dia jadi lembut. Jadi ni Allah merayu. Allah bagi perkataan lembut. Ya ayyuhallazina amanu. Ini Allah berkomunikasi dengan orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Siapa dia orang beriman? Kita lah. Turun naik itu biasalah. Kan? Ustaz ke tak ustaz sama je iman dia. Turun naik. Ingat ustaz boleh masuk syurga mudah. Lagi susah tau. Sebab ustaz banyak bercakap. Kalau dia bercakap, dia tak buat. Dia dulu masuk neraka. Esok Puan Rawaidah. Jumpa Ustaz Adam. Ustaz nak pergi mana Ustaz? Saya nak masuk neraka lah. Kenapa Ustaz masuk neraka pula? Ustaz kan Ustaz. Kan? Tak adalah. Ustaz Adam kata tak adalah. Sebab aku banyak sangat cakap. Banyak tazkirah. Tapi aku tak buat. Aku pergi dululah ya. Bye-bye. Dia kata. Contoh macam tu kan. Puan Rawaidah kata. Ada tu contoh ya. Ini yang bahaya ya. Bila kita banyak cakap. Kita kena buat. Okey. Wahai orang beriman. Kita kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan. Ke atas kamu berpuasa. Jadi puasa ini adalah satu sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila tahun difardukan kewajipan puasa? Neng. Kan? Tengok kan. Nasib baik bukan face to face. Sebut nama sekali, Puan Nisha Fatihah. Kan bila? Mesti dia tak jawab. Dia jawab dalam hati Ustaz Adam. Jangan risau kan. Diwajibkan berpuasa ni bila? Kepada umat Islam kita pada tahun kedua. Ke ada kat chat? Oh tak ada lah. Kalau ada soalan boleh upkan pada chat. Kalau nak jawab soalan yang saya tanya pun boleh tulis dekat chat. InsyaAllah kita akan sembang-sembang. Ya. Kita tazkirah ni jangan serius. Kita sembang anak beranak orang kata. Jangan malu, jangan segan. Yang boleh jawab saya jawab. Tak boleh jawab saya pass kepada Ustaz Adam. Settle kerja saya. Sebab tuan-tuan boleh pergi jumpa dia kat office. Saja. Okey ya. Okey, itu keadaan kita. Maksudnya pada 2 hijrah. 2 hijrah tu pun datangnya Ramadan. 2 hijrah tu berlaku peperangan besar.
Kan? Kita tanya pula Natasha. Kan doktor kan ni. Nama macam doktor tu. Doktor Natasha Ahmad Kamal. Kita panggil lah doktor pun tak kisah. Kan? Kan? Doktor Natasha Ahmad Kamal contoh kan. Berlakunya peperangan Badar. Kan? Peperangan Badar. Baru nak puasa. Kan? Ramadan datang. Tiba-tiba nak kena perang pula. Allah hebatnya. Kan? Dan ahli Badar ni Allah janjikan syurga kepada mereka. Kan? Semua ahli Badar ni akan masuk syurga. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kita. Apa Allah nak cerita ni? Allah nak cerita bahawa puasa ni kalau kamu kata kamu penat, susah. Bukan kamu start puasa tau. Kalau ibarat macam tu lah. Orang sebelum kamu pun puasa. Apa masalah? Contoh ibarat macam tu lah. Kan? Ni. Dan saya rasa teruja juga sebab ini merupakan program pertama unit Ahli Waris Islam SUITM. Kan? Saya pembuka ni alhamdulillah. Rasa seronok kan. Rasa seronok. Terima kasih Ustaz Adam. Kan, ya? Maksudnya orang sebelum kamu puasa, ultimate goal dia tatakun. Kan? Tatakun. Kan tatakun. Untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil puasa tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar. Apa yang nak di situ? Orang beriman, puasa, tatakun. Puasa ini sistem yang diatur oleh Allah, on ke tak on, kena on. Kecuali memang orang diberi cuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam siapa? Puan Natasha adalah cuti dia. Kan? Tuan Muhammad Hashim kirim salam lah, tak ada cuti bro. Tak ada cuti bro. Ustaz Adam lagi lah tak ada cuti. Tuan Hairul contoh tak ada cuti bro. Kan? Kita puasa habis. Orang perempuan dah lah cuti. Raya beria pula puasa tak habis. Contoh Puan Safiah. Jangan marah, gurau kan. Okey. Okey, next slide. Puan Nurul. Okey. Iman itu saya pergi secara ringkas. Iman itu ialah. Apa dia iman? Bila kita sebut iman. Iman itu ikrar bil lisan. Dia lafaz dengan lidah. Sebab Allah menyeru orang beriman tadi. Siapa orang beriman ini? Orang beriman ini. Iqrar bil lisan, dia lafaz dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar. Membenarkan dengan hati, yakin dengan hati. Okey, settle. Kita yakin Allah itu Esa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang ketiga itu masalah sikit, iaitu membuktikan dengan perbuatan. Kebiasaan ramai yang gagal kat sini. Dia mengaku Allah itu Esa. Dia yakin Allah itu Allah. Allah itu Tuhan aku. Tapi dari sudut praktik amal itu, kadang-kadang okey, kadang-kadang KO. Sibuk tak sembahyang zuhur, tak sibuk sembahyang zuhur. Contoh kan. Rasa okey tutup aurat, rasa tak okey tak tutup aurat. Kan contoh orang sini mana ada tak tutup aurat ini, tengok kalau tak nampak tu tengok muka Ustaz Adam pun dah bercahaya. Yang lain lagi dah bercahaya. Kan? Tak begitu disinari lampu. Allah. Okey, maksudnya mengaku boleh, membenarkan dia ada iman, tapi kena beramal dengan anggota. Amal ni tak susah. Kan? Yang wajib Allah kata yang wajib solat 5 waktu je sehari. Kan? Solat 5 waktu je sehari. 5 waktu ni dia ambil masa sejam saja. Dia ambil masa sejam. 23 jam lagi silakan. Nak dating ke Ustaz Adam? Dengan wife lah, dengan wife. Kau jangan buat hal kat sana Ustaz Adam. Aku report bini kau kat sini. Kan? Nak pergi shopping ke orang perempuan. Hari Jumaat ni biasa dia shopping orang perempuan. Kita sembahyang Jumaat Ustaz Adam, dia penuh kat pasar raya. Shopping, dia rasa bahagia, bagi masa. Kan? Balik rumah nak membebel ke, silakan. Sebab terapi orang perempuan adalah membebel. Bila dia dapat membebel, dia rasa lega. Ada keadaan orang perempuan. Orang lelaki, dengar je. Kalau rasa tak larat nak dengar, ambil kunci kereta, kunci motor, pergi makan roti canai, kuah banjir. Selesai masalah. Lepas tu balik. Balik jangan tak bungkus pula. Bungkus lah. Kalau kau tak bungkus, kau kena bebel sekali lagi. Kan itu yang paling bahaya sekali ya. Jadi beramal dengan anggota. Aurat kena tutup elok-elok. Tambah-tambah dengan Ramadan nanti. Ini aurat kena tutup elok-elok. Kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Puan Nurul. Next slide. InsyaAllah. Okey, dari sudut iman itu. Okey, puasa apa? Ramadan datang ni, puasa ni memang sinonim dah dengan Ramadan. Menahan daripada makan, minum, serta perbuatan boleh membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Boleh je kalau kita nak makan dalam ofis, tak ada mah. Jangan beli Maggi sebab Maggi bau. Roti gardenia dia tak ada bau punya. Kan? Tapi buka plastik tu kena slow-slow Ustaz Adam.
Buka plastik slow-slow, makanlah. Kunyah dia pun kena kunyah slow-slow. Sebab takut orang lain, Ustaz Adam ni duk mengunyah apa ni? Kan lupa pula kunci pintu. Kak puan orang masuk Allah, Ustaz apa? Uzur musafir. Sebab Ustaz Adam tu dia ke musafir tu, jarak dia cukup tu musafir. Kan? Kalau dia dari Seremban ke Puncak Alam, dia dah kira musafir. Kan? Hari-hari tak puasa. Okey, maksudnya ini amanah yang Allah beri. Kita jaga sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjaga amanah puasa, begitulah kita menjaga amanah kerja. Kan sama ya? Kerja satu amanah Allah bagi kepada kita, Allah akan soal juga. Puasa juga amanah. Bila Allah bagi kita, kita kena jagalah elok-elok. Barang siapa yang tidak menjaga amanah, kata Nabi, kurang iman dia. Sebab amanah ni dia berkaitan dengan iman. Barang siapa yang tidak menjaga amanah, maka kuranglah iman dia. Amanah dia ada kaitan dengan iman. Orang yang beriman, dia tidak akan menodai. Ayat menodai amanah. Macam jahat sangat. Menodai amanah. Saja dia guna perkataan tu, dia datang tiba-tiba. Kan? Menodai amanah. Bila, aku ni berdosa. Sebab kita memang kita tak makan benda haram tau. Kan? Kalau lah orang bagi barbecue babi, dah lah barbecue memang babi. Contoh. Kan? Gila apa haram. Tapi benda lain kita boleh pula. Dedah haram tak? Haram. Haram Ustaz Adam. Dedah orang. Kesuka tengok. Kan? Haram. Kan sama lah tu. Kan? Keadaan begitu. Jadi amanah dia ada kaitan. Macam kita lah penjawat awam ni memang berat lah amanah kita dengan kerja apa semua sekali. Kita kena buat betul-betul. Sebab tu puasa melatih kita amanah. Walaupun benda tu halal buat waktu siang. Tapi kita tak boleh buat. Contoh Ustaz. Bersama dengan isteri waktu siang. Kalau bulan lain, halal. Tak ada masalah. Tapi kau buat bulan puasa, haram. Dah lah haram. Kena kafarah pula tu. Kafarah bukan biasa-biasa tau. Kan? 60 hari puasa berturut-turut. Mak oi kau. Bebaskan hamba 60 hari berturut-turut. Beri makan 60 fakir miskin. Oi berat tu. Yang kena pula orang lelaki seorang. Orang perempuan relax tak kena. Ini bahaya. Kan? Itu yang bahaya. Jadi ini puasa melibatkan amanah. Ramadan datang ni maksudnya kita nak pikul beban amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah macam mana? Bukan saja menahan makan minum dan syahwat, bahkan nak menjaga mata, nak menjaga telinga, ni nak jaga mulut, nak jaga tangan ni. Sikit-sikit nak share, sikit-sikit nak share, nak tarik benda-benda yang tidak baik contoh. Tapi yang baik silakan. Silakan. Sebab bila kamu berpuasa, kamu jangan bercakap benda-benda yang tak baik. Dan kalau orang kutuk kamu, orang keji kamu kena cakap apa? Kata Nabi, inni shaim. Aku ni puasa. Kau jangan cabar aku. Aku ni puasa. Kan? Jangan buat aku marah. Contoh. Begitulah keadaan dia. Jadi ini satu amanah. Dia puasa ni dia boleh membentuk diri kita menjadi seorang yang berintegriti, amanah dan menjadi manusia yang berakhlak. Ini perlu ada kepada kita sebagai penjawat awam yang kita kerja, kita dapat gaji kita beli makan itu menjadi darah daging, kita beri kepada anak isteri kita, kita bagi kepada mak ayah kita, dia akan menjadi darah daging. Jadi puasa ini akan membentuk kita seorang yang berintegriti, seorang yang amanah dan seorang yang berakhlak mulia. Sebab tu saya kata, benda yang haram ni bukanlah yang babi anjing itu, tapi rezeki yang kita dapat pun. Kalau kita ponteng kerja, contoh, kita kerja lebih kurang, kita tidak pergi secara maksimal, maka rezeki yang kita dapat itu juga tidak jelas. Kan, duit yang kita dapat itu kita beli beras, tapi kita ponteng kerja, contoh. Kita kerja lebih kurang saja, maka dia akan beri kesan kepada jiwa dan tingkah laku kita. Ni cakap kuat ni bukan marah ya. Puan Syafiqah bukan marah. Semangat. Semangat. Sekejap lagi nak dengar khutbah pula orang lelaki lah. Orang perempuan pergi shopping. Pergi makan banyak-banyak hari Jumaat kan. Lepas ni dah nak puasa. Okey. Next slide. Puan Nurul. Banyak pahala Puan Nurul ni Ustaz Adam. Tengok. Apa itu takwa? Kan yang Allah kata tadi, ultimate goal kita dalam puasa ni adalah untuk mencapai takwa. Kan? Okey tekan. Dia akan keluar tu. Okey. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah dia tak sama dengan takut kepada manusia tu. Kan takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah contoh, as-salatu khairum minan naum. Azan subuh. Orang yang takut kepada Allah,
Dia akan bangun, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Cepat-cepat dia bangun, dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau takut kepada manusia, contoh kita takut kepada orang yang zalim, adakah kita akan pergi dekat? Tak. Takut kepada manusia, kita akan menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, kita akan makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin banyak perkara baik yang kita buat. Itu tanda kita takut kepada Allah. Puan Sakinah, kalau kita nak tahu kita takut tak takut kepada Allah, makin dekat kita dengan Allah, itulah tanda kita takut kepada Allah. Tapi kalau dengan manusia ke dengan makhluk yang lain, contoh Ustaz Adam, takut kepada harimau. Ke nak main lawan mata dengan harimau, Ustaz Adam? Dalam zoo boleh, kan dalam zoo boleh. Kan kalau kat hutan kau lawan mata sekejap jadi apa? Jadi juadah buka puasa dia. Kalau dalam hutan, kalau dekat zoo tak ada masalah, kan? Puan Rasilawati main lawan mata kan dengan harimau. Tak adanya. Bukan kata tengok harimau, tengok tapak dia kita dah cabut dah. Itu kalau takut dengan makhluk. Tapi takut dengan Allah, makin dekat, makin dekat. Itu takut. Dan yang kedua, apa itu takwa? Adalah kita memelihara. Kita jaga. Jaga diri kita agar tidak tergelincir daripada landasan dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa dia syariat Allah? Banyaklah syariat Allah yang saya selalu riba, jangan kita terlibat dengan riba, ya. Jangan kita meninggalkan solat, jangan kita mendedahkan aurat, jangan kita orang kata mengabaikan nafkah sebagai suami kepada anak-anak, memelihara, jangan kita curi tulang dalam kita bekerja. Kalau ada urusan kita gunakan benda yang betul, harta pejabat kita gunakan benda dengan cara yang betul, bukan untuk kepentingan peribadi. Ini takwa. Kenapa takwa ini kita merasakan bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Allah itu sentiasa melihat kita. Dan kita kena mengamalkan konsep ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa kata Allah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seolah Allah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kata Nabi, sekiranya kamu tak nampak Allah, ingatlah bahawa Allah melihat kamu. Sebenarnya konsep ihsan ni, kita sebagai penjawat awam, bila kita mengamalkan konsep ihsan ni, bos-bos tak risau dah. Sebab apa dia tak risau? Sebab dia tahu kita, Allah melihat dalam hati kita. Apa yang kita buat Allah melihat. Dan di kiri kanan kita ada malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin. Apa yang kamu lafaz daripada lidah kamu, di sisi kamu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sisi kamu itu ada raqib dan atid. Kalau kita faham konsep ni, tak ada orang pantai kerja. Tak ada orang malas-malas kerja. Dia kerja elok-elok. Kenapa? Kerana malaikat mencatat apa yang dia buat. Dan perkara ni akan disoal di akhirat. Kita akan bawa di akhirat ni. Sebab tu yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita rasa termakan waktu kerja apa, kita kena gantikan waktu kerja kita. Kita kena ganti. Sebab gaji kita tak pernah tolak pun. Kan? Kalau tolak okey lah. Kan kita kena ganti masa yang lain, kita lebihkan kerja kita dengan perkara-perkara pejabat dan sebagainya. Okey, Puan Nurul, next slide. Okey. Apa ada dengan Ramadan lagi? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita dah sebut tadi keberkatan, ziyadatul khair fi ta'atillah, bertambah kebaikan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merupakan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikhususkan untuk orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata sikap orang tadi, tiba Ramadan gembira, yang kedua dia rasa biasa-biasa saja. Orang sekarang kata biasa saja ustaz. Kan? Biasa-biasa saja, tak ada apa. Datang Ramadan macam biasa, aku puasa, tak ada apa. Dan yang ketiga, orang datang Ramadan ni dia tak rasa apa-apa. Yang tak rasa apa-apa ni orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, dia tak rasa apa-apa, dan orang kafir, dia tak rasa apa-apa. Dengan kedatangan Ramadan dia, tengok kedai makan dia biasa saja. Tapi kita bagi orang Islam perlu rasa kegembiraan dengan kedatangan Ramadan. Sebab apa? Dikhususkan untuk orang Islam, bukan saja orang Islam di Puncak Alam, Ustaz. Kan? Di Malaysia, bukan saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Dan ibadah puasa ni, kalau saya lihat, dia nak riak tu susah. Sebab apa? Kalau saya kata, Ustaz Adam, saya puasa hari ni. Aku puasa. Kan? Apa masalah? Puan Ain kata, Puan Nisha, aku puasa hari ni. Aku
puasa. Kan? Semua orang puasa Ramadan. Jadi nak riak tu susah. Berlainan lah kalau puasa sunat. Ni bila sebut puasa sunat ke, puasa ganti ni, cekak-cekak kita dalam ni dah puasa ganti semua ke? Kan? Dah habis ke kodok ni Nur Fariza. Kalau tak habis sempat lagi lah. Kalau dah habis macam ni. Macam ni lah. Dah habis lah. Kan? Ada lagi yang masih belum habis ganti puasa. Yang tahun lepas ya. Puan Ros, Puan Safrida, Puan Sakinah, Puan Safiah, kan sebut semua sekali. Habis kau. Kan terkejut dia. Kan? Tak habis lagi ya puasa. Terus niat puasa. Tak boleh. Dah lah niat. Dah minum air tadi. Apa hal? Kan macam tu. Okey. Kita orang Islam, Allah anugerahkan Ramadan. Allahu Akbar. Seronoknya. Kerana kelebihan-kelebihan kita sebut sekejap lagi. Ramadan datang lagi ni menawarkan banyak yang keistimewaan dia. Okey. Puan Nurul. Next slide. Okey. Okey, terkandung dalamnya Ramadan. Apa yang terkandung dalam Ramadan? Okey. Yang pertama itu Ramadan ni utama dia Ramadan datang lagi ni utama dia adalah puasa itu sendiri. Itu yang paling utama sekali. Kan? Poin utama sekali bila datang Ramadan datang lagi ni, Ramadan tiba lagi ni, maksudnya kewajipan untuk berpuasa itu. Inilah ibadah yang besar. Nabi kata amalan anak Adam, bukan Adam ni. Amalan anak Adam, kan? Ni anak Adam, Nabi Adam ni, kita semua keturunan Nabi ni. Jangan main-main lah, sebab tu jangan buat perangai. Sebab kita ni keturunan Nabi. Bukan biasa-biasa keturunan, tahu tak? Tuan-tuan, Muhammad, keturunan Nabi Adam. Kan? Sebab tu jangan duk buat perangai. Kan? Buat perangai Nabi. Buat perangai elok-elok, tak apa. Kan? Buat perangai. Kan? Yang pertama, kewajipan berpuasa itu. Sebab tu kita kena jaga puasa sungguh-sungguh. Kan? Sebab yang besar sekali Ramadan datang ni adalah kewajipan berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan bayang macam ni lah. Kalaulah kata puasa ni, Allah sistemkan dia. Allah kata, ya Rasulullah, puasa Ramadan ni sunat dia. Sunat muakkad. Agak-agak tuan-tuan puasa tak? Mungkin hari pertama puasa, hari kedua lah sunat muakkad je bro. Jom Kan nasi Arab. Kan jom puasa sunat muakkad je. Kita kalau fokus yang wajib pun dah okey tau. Dia ada pula yang bagi cadangan. Kita jaga solat 5 waktu. Kita tutup aurat, kita tak buat sunat pun dah okey. Ya juga kan, perut dah lapar sebab sunat muakkad kan. Tapi Allah sistemkan apa? Wajib. Dalam nak buat baik ni, apa cerita dia? Cerita dia kena paksa. Kan, tuan-tuan nak bangun solat subuh berjemaah, kena paksa diri. Nak tutup aurat, kena paksa diri. Kan nak bersedekah, kena paksa diri. Kalau tak paksa, tak boleh. Sebab tu Allah gunakan wajib. Bila wajib, on ke tak on, kau kena on. Sebab apa? Sebab wajib Allah perintahkan wajib. Kena on ya Puan Rosilawati. On tak on, kena on puasa. Kecuali cuti. Cuti tak ada masalah. Ini kewajipan dia. Itu yang terkandung yang paling besar dalam Ramadan itu, kewajipan berpuasa. Bukan sunat muakkad dia. Kan? Kalau sunat muakkad, tak adalah puasa. Semalam saya ceramah, dia kata, kalau lah sunat muakkad Ustaz, dia kata rasa-rasanya rakyat Malaysia ni 10% je kot yang puasa. Contoh itu pun tak penuh kot 30 bulan. Aku pun rasanya tak boleh kot. Mungkin 2-3 hari puasa, lepas tu sunat muakkad lah, buat sunat lain pun boleh. Kan? Itu ibarat dia. Jadi Allah paksa kita. Paksa apa? Paksa supaya berpuasa. Okey, next slide. Tak ada, dah cukup masa nanti beritahu tau. Kita tak boleh lama-lama sangat sebab ni semua ada tanggungjawab ni. Dah kita cerita pasal amanah tadi, semua nak siapkan kerja semua dah ni. Dah semangat dah nak buat kerja. Kan, nak ganti balik kerja yang tak siap lagi, nak buat segera. Sebab apa? Amanah nanti ditanya oleh Allah. Tiba-tiba pukul 12 mati, ambil kau. Tak sempat nak buat kerja. Kan, Ustaz, hari-hari Jumaat cerita pasal mati. Yelah, mati semua orang mati kan. Okey. Terdapat gandaan pahala. Apa Allah kata? Dengan datangnya Ramadan ni, dia kata setiap amalan anak Adam, glamour nama Ustaz Adam hari ni. Kan? Setiap amalan anak Adam Allah akan gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa ni Allah yang akan memberikan. Bahkan mungkin boleh lebih daripada 700 kebaikan yang Allah akan bagi orang yang puasa betul-betul. Ustaz, ada ke orang puasa tak betul? Ada. Orang puasa tak betul ni macam dia puasa. Kan? Dia puasa tapi tak solat. Ni puasa tak betul. Kan? Dia puasa tapi dia pergi Ramadan, dia kata nak cuci mata. Tengok awet jual burger.
Contoh kan, tengok awak jual burger, tengok awak jual kuih Melaka. Tak boleh. Ini puasa yang tak betul. Puasa ni bukan menahan diri daripada makan, minum saja, tapi semua panca indera lain perlu jaga. Sebagaimana yang sebut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa ada 3, khususil khusus, puasa khusus, puasa orang awam. Kan? Puasa orang awam ni yang biasa-biasa itu. Tapi kita tak nak lah, dah berapa tahun kita puasa tapi benda yang sama. Kurang-kurang kalau pergi bazar. Kalau pergi bazar pun, kita pergi dengan tujuan yang betul. Kita beli-beli balik. Bukan nak cuci mata. Ingat ya, bila kita tengok benda-benda maksiat, bukan cuci mata tu. Itu nak menggelapkan mata. Kan, nak mengaburkan mata. Kerana bila mata melihat maksiat, pertama dia akan mengaburkan mata. Yang kedua, dia akan menggelapkan hati kita. Dan yang ketiga, bila kita tengok maksiat, dia akan hilang kemanisan dalam kita beribadah kepada Allah. Tu yang susah nak khusyuk salat tu. Sebab kita tengok benda-benda yang tak baik. Tengok ni bukan secara live. Tengok kat Facebook ke, tengok kat YouTube ke, tengok kat Insta ke. Benda-benda yang tidak baik, maka dia akan menggelapkan hati kita, merosakkan mata kita. Dan yang paling teruk, tidak ada kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah dia ada berita gembira. Kata Nabi, apa dia berita gembira bila datang Ramadan? Kan Ramadan tiba lagi ni, seronoknya. Bukan kata seronok sebab juadah tadi. Kan? Seronok sebab apa? Yang pertama, seronok ketika berbuka. Kan sebab apa? Bila Ramadan ni ukhuwah di erat, suami, isteri, anak-anak semua akan duduk satu meja, berbuka bersama-sama. Yang cantiknya Ramadan ni, 10 minit sebelum berbuka, si ayah dah panggil isteri, anak-anak semua, jom kita sama-sama berkumpul. Si ayah mendoakan, berdoa ketika hendak berbuka. Kerana doa orang yang berpuasa ni, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan dia menyahut perintah Allah, dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan kabulkan. Dalam kabul doa ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan silap faham. Tak semestinya tuan-tuan minta A, Allah bagi A. Kadang-kadang Allah minta A, Allah bagi B. Kadang-kadang Allah bagi C. Kadang-kadang Allah bagi D. Allah bagi apa yang sesuai dengan kita. Contoh macam ni lah mudah. Jangan kata bila kita minta hari ni tak dapat, kita kata Allah tak sayang kat kita. Contoh kita ambil Puan Sakinah. Puan Sakinah ada anak. Contoh, anak Puan Sakinah menangis. Sebab apa? Dia nak mai pisau yang tajam. Jadi dia menangis beria. Adakah Puan Sakinah akan bagi pisau tersebut? Nascaya Puan Sakinah tak bagi. Adakah bila tak bagi tu dia tak sayang anak dia, biar anak dia lalak? Tak. Sebab dia tak bagi itu sebab tak sesuai untuk anak dia bermain pisau. Begitu dengan Allah. Sebab apa Allah tak bagi saya jadi Perdana Menteri? Contoh. Kan? Sebab apa Allah tak bagi saya jadi Perdana Menteri? Sebab Allah tahu engkau Fuad layak jadi ustaz ya. Kan? Kau tak layak jadi Perdana Menteri. Allah tahu tempat kita duduk kat mana. Jadi Allah letak Ustaz Adam, kenapa tak jadi Menteri Agama? Ganti Dr. Zulkifli. Sebab Allah kata buat saat ini, masa ni Ustaz Adam sesuai duduk di hospital UiTM dulu. Lepas ni kita tak tahu. Mana tahu jadi Menteri Agama. Kan? Kita tak tahu. Itu Allah tahu. Saat ni kita duduk di mana. Saat ini duduk di mana. Begitulah dengan doa. Apa yang perlu kita dapat. Sebab Allah tahu. Allah kan cipta kita. Minta tak ada masalah kita minta. Kalau Allah tak bagi kat dunia, insya-Allah Allah bagi di akhirat. Kalau Allah tak bagi A, Allah akan bagi B. Allah tak bagi B, Allah mungkin bagi D, C, D, E, F. Allah akan bagi. Sebab sesuai dengan. Sebab tu jangan kecewa. Kadang-kadang dalam kenaikan pangkat, kadang-kadang kecewa, mohon tak dapat. Jangan risau. Sebab Allah tahu di mana tempat kedudukan kita. Mungkin kalau Allah bagi pada waktu tak tepat, tak sesuai dengan kita, menyebabkan kita berdosa, menyebabkan kita tidak boleh tunai amanah. So kita bekerja enjoy. Bila kita berfikiran inilah ketentuan Allah. Allah tak aku kat sini memang sesuai untuk aku berada di sini. Aku kerja dan aku enjoy. Kan? Tu gembira masa berbuka. Dapat kumpul ramai-ramai. Dapat menikmati juadah. Dan setelah bergembira, satu lagi apa dia? Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Allah. Masa saya jamah ini ada seorang pakcik tanya, Ustaz, bila kita nak jumpa dengan Allah? Di Padang Mahsyar ke? Oh no, bukan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ni kita tak boleh jumpa siapa-siapa. Sebab Padang Mahsyar ni kita bangkit dalam keadaan telanjang, Ustaz kan? Telanjang, Ustaz. Tak bayangkan Ustaz telanjang di Padang Mahsyar. Kan? Tengok. Kan? Di Padang Mahsyar bangkit dalam keadaan tak pakai apa-apa. Tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, tak malu ke bila kita dah bangkit di Padang Mahsyar nanti kita tak pakai apa-apa, kita bogel dan sebagainya. Nabi kata, ya Aisyah, di waktu tu Nabi kata orang dah tak sempat dah nak tengok orang punya
Orang tak sempat dah nak fikir pasal orang. Sebab apa? Sebab dia duk risau fikir tentang diri dia. Kan dia dah tak nampak orang lain dah. Tu betapa dahsyatnya masyar. Ada masa nanti kita boleh lah ustaz dah jemput. Ustaz jangan jemput saya lah, jemput orang lain cerita pasal masyar ke, supaya kita memberi keinsafan kepada diri kita kan. Hebatnya ni. Okey, berita gembira tu maksudnya ketika berbuka dan ketika Masya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, yang kita dak sembah hari ni, dapat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu nikmat yang cukup besar. Nikmat bertemu dengan Allah ni dia lebih nikmat lagi daripada syurga tu. Tu cerita dia. Kan bertemu dengan Allah. Syurga tu nikmat dah, tapi nikmat bertemu dengan Allah itu lebih hebat lagi. Okey. Next. Ada amaran. Amaran dia apa? Amaran dia orang yang tinggal berdosa, orang yang tinggal puasa sengaja, dosanya besar. Dan kalau dia qada balik pun tak sama dengan dia puasa Ramadan. Sebab tu jangan suka-suka nak tinggal puasa. Dan orang amaran dia apa lagi? Bila datang Ramadan, orang yang bila dia dapat berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni orang yang celaka. Sedap-sedap juga. Ramadan tiba lagi. Tengok-tengok ada amaran juga. Ada. Kan? Kalau dia masuk Ramadan dan dia keluar Ramadan, perangai makin teruk, maka orang ni adalah orang yang puasanya sia-sia. Tak ada sikit pun perubahan. Maka orang ni amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang sempat masuk kepada Ramadan tapi dia tidak berubah, dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah, orang ni adalah orang yang celaka. Berat tuan-tuan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa amaran macam ni? Sebab supaya kita puasa betul-betul. Kalau tak boleh berubah banyak pun, ubah sikit. Cuma macam inilah orang yang berdosa. Ustaz Adam, saya nak tanya Ustaz Adam. Orang yang berdosa biasa kat mana Ustaz Adam? Tempat dia kat mana? Kat mana Ustaz Adam? Finnar. Finnar. Okey, kita relax dulu kan. Contoh. Biasa saya tanya siapa-siapa pun, orang berdosa. Neraka Jahannam. Contoh. Kan dia kata contoh. Relax dulu bro. Relax dulu Syekh. Kan orang berdosa ini tempatnya di tikar sejadah. Kan orang berdosa tempatnya di tikar sejadah. Ambil wudu. Salat taubat 2 rakaat. Beristighfar. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang berdosa. Kan. Jangan kita cepat menerakakan orang. Contoh. Tapi kalau kita tanya siapa pun. Berdosa masuk neraka, takkan masuk syurga. Kan? Tak. Sebenarnya orang yang berdosa tempatnya di tikar sejadah. Solat 2 rakaat taubat. Beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala amat luas kepada hamba-hambanya, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang berdosa mengangkat tangan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, aku Maha Penyayang. Bila mana hamba meminta ampun, aku ni Maha Pengasih, Maha menerima taubat. Silakan. Pagi kau buat dosa, kau mohonlah keampunan daripadaku. InsyaAllah Allah akan ampunkan, kecuali dosa syirik. Dosa syirik, kalau dia mati dalam syirik, itu dosa Allah tak ampun punya. Kan? Okey. Kita habis slide ni, kita boleh berhenti Ustaz. Slide saya tu banyak tu. Kalau nak habis tu memang 4 minggu pun tak habis Ustaz. Kan? Tengok keadaan gitu. Okey, ada zakat fitrah. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Mak ayah keluarkan zakat fitrah untuk anak-anak. Suami bayar zakat fitrah kepada isteri dan sebagainya. Maksudnya kita dipaksa untuk bayar zakat. Kalau tak bayar. Jadi wajib zakat fitrah. Sebab tu kata Allah mewajibkan zakat fitrah. Budak baru lahir pun kena bayar zakat fitrah. Kalau dia lahir sebelum terbenam matahari. Kan? Sebelum terbenam matahari waktu akhir Ramadan. Nak bayar zakat fitrah. Dan kalau orang mati pula. Kalau mati selepas daripada terbenam matahari akhir Ramadan, kena bayar zakat fitrah. Kalau dia mati sebelum terbenam lagi hari terakhir Ramadan, dia tak wajib zakat fitrah. Ini orang mati. Tapi ni Allah sistemkan supaya wajib berzakat. Kan? Allah paksa kita supaya berzakat. Kalau tidak, tak ada lah. Okey, seterusnya. 1, 2, 3, ada 5 lagi. Okey, seterusnya ni ada solat tarawih. Kan, datang Ramadan datang lagi. Alhamdulillah tahun ni kita pergi masjid. Kan, kita pergi awal masjid dapat solat sunat tarawih. Kerana solat sunat tarawih ni tidak ada di wilayah lain. Rugilah kalau kita tak buat solat sunat tarawih ni, kita tinggalkan. Kalau tuan-tuan mungkin doktor, nurse, siapa sibuk kerja ke 24 jam, buat seorang-seorang pun boleh.
Tu pilihan terakhir lah. Tapi jangan sampai tak buat langsung. Tinggal terus. Rugi sebab kita belum tahu. Kita jumpa tak lagi bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan esok lusa ni pun kita tak tahu. Kita sempat ke tak. Jadi doakan aku sempat lah. Kan? Doakan saya sempat. Dan saya doakan tuan-tuan, puan-puan semua sempat lah. Jadi jangan kita abaikan. Penat macam mana pun, kita buat sendiri 8 rakaat. Buat sendiri 2 rakaat, 2 rakaat. Selawat-selawat tu tak perlu pun sebenarnya. Kalau semaya seorang, kalau kita nak selawat lah, tak ada masalah. Yang penting solat tu. Solat. Contoh sibuknya, kita fahamlah hospital sibuk dan sebagainya. Kita buat sendiri. Cari masa sikit 8 rakaat tu berapa minit saja. Janganlah kita tinggalkan, rugi. Takut-takut kita dah tak jumpa dah, Ramadan akan datang. Okey, next. Puan Nurul. Okey, ni lagi besar. Ramadan datang lagi dengan datangnya Lailatul Qadar. Kan? Lebih baik daripada 1000 bulan. Ibarat bertepatan kita beribadah dengan malam Lailatul Qadar, umpama 80 tahun kita beribadah. Kan? Allahu Rabbi. Kita hidup pun rasanya tak sampai kot 80 tahun. Sebab Nabi kata umat Muhammad baina sittin wa sab'in. Umat Muhammad ni hidup dia tak lama. Nabi kata baina sittin wa sab'in. 60-70 tahun je. Nabi kata. Kira 80 tahun, 90 tahun. Kalau boleh hidup 90 tahun tu. Kan? Panjang tu umur. Ustaz Adam, kalau Allah beri pilihan nak hidup sampai umur berapa Ustaz Adam? Kan? Ustaz Adam, agak-agak berapa tahun Ustaz? 80 okey tak? Tak nak je 80. Sebab kita ni kalau hidup, janganlah sampai menyusahkan orang. Siapa? Menyusahkan anak-anak. Kan? Yelah kalau dah tua, nyanyuk, dia dah jadi macam budak-budak balik. Jadi Ustaz Adam mungkin dia nak 63 lah kot. Senang. Ataupun 70 Ustaz. Okey lah tu kan. 70 tahun. Tapi bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadar kita carilah. Okey, next. 7. Okey, ke-8 bulan Al-Quran. Bacalah Al-Quran banyak-banyak. Kerana bulan Syahrul Quran. Kan? Ini kelebihan bulan Ramadan. Kan? 700 oleh Allah gandakan baca Quran. Kan? Dengan baca Quran. Cuma satulah problem kita Ustaz. Kadang-kadang pahala ni benda tak nampak. Kan? Allazina yu'minuna bil ghaib. Semuanya orang yang beriman ini dia diuji dengan perkara gaib. Kalaulah pahala ni nampak, senang kerja kita Ustaz. Penuh masjid. Tak cukup. Ruang masjid tak cukup. Tapi sebab apa? Allah nak uji dengan benda gaib, benda tak nampak. Supaya Allah nak tahu siapa yang betul-betul beriman. Siapa yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah tak nampakkan pahala. Kalau Allah nampakkan pahala, tak ada orang tutup, tak ada orang dedah auratnya. Allah nak nampak pukul 12 je nampak skrin. Ustaz Adam pahala banyak ni. Dosa banyak ni. Senang lah macam tu. Kan? Jadi Allah uji dengan perkara gaib. Jadi Quran tu boleh dah lah. Start dah baca daripada sekarang kan. Kalau nak cantik lagi Quran ni, suami beli kepada isteri. Isteri beli kepada suami. Bukan suami tak ada duit. Sebab kalau suami beli kepada isteri, isteri baca, suami dapat pahala. Kan? Sebab gunakan Quran kita. Kan? Beli Quran, bagi. Kan? Abang nak ayam baca Quran ni, jangan baca Quran lain. Aduk baca Quran X bagi. Buat apa? Kan contoh. Allahu Akbar kan. Isteri bagi kepada suami. Bila suami baca, suami isteri dapat pahala. Ni tukar-tukar hadiah. Dan tukar-tukar hadiah ni pun satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Adam kan balik terus beli Quran. Kat ni, Syalam bagi kat isteri. Masya-Allah Ustaz Adam. Isteri baca yang kita bagi, kita dapat pahala. Kita tidur, kita tak baca pun. Isteri tolong baca, kita dapat pahala. Allahu Akbar. Puan Nurul. Nak habis dah tu, nak habis dah. Nak ngam-ngam dah. Ada keredaan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena cari sungguh-sungguh. Datang Ramadan ni aku nak berubah. Tak boleh 100% pun, 50% aku nak berubah dah. Kalau tudung aku tak berapa nak labuh, aku labuhkan sikit. Kan? Kalau pakaian aku ketat, aku nak longgarkan sikit. Kan? Kalau selama ni banyak sangatlah aku membawang, aku nak kurangkan bawang. Kalau selama ni potong bawang merah, aku nak potong bawang putih je. Macam tu, ibarat dia macam tu lah kan. Kita dengan niat yang baik itu insya-Allah Allah akan. Dan yang terakhir, Puan Nurul, saya rasa sampai slide yang ni saja dapat kongsikan dengan kini Ramadan tiba lagi, rasanya dapat cover banyak dah tu. Ya. Okey, seterusnya kita ada Aidil Fitri. Aidil Fitri ni seronok apa? Raya tu satulah seronok sebab dapat pakaian baru, dapat berjumpa ahli keluarga ni belum tentu boleh rentah negeri Ustaz. Ustaz raya kat Puncak Alam jangan balik Negeri Sembilan, mana boleh rentah negeri, suka-suka nak rentah negeri. Kan? Aidil Fitri ni dia kembali kepada fitrah. Maksudnya kita dah puasa, kita dah dapat kampunan, kita kembali jadi manusia yang
jadi manusia yang bersih. Saya suka kata-kata ni sebagai kata-kata akhir ya. Jika harta itu adalah racun, zakat adalah penawar dia. Kan? Dan jika seluruh umur adalah dosa, takwa dan taubat itulah ubatnya. Itu yang saya sebut tadi. Orang yang berdosa ni tempat dia di tikar sejadah, salat 2 rakaat dan mohon keampunan kepada Allah. Dan jika seluruh bulan itu yang kita lalui selama ini adalah noda dan dosa yang kita buat, maka Ramadanlah pemutih dia. Ramadanlah pemutih daripada segala yang mazmumah yang terselit dalam diri kita itu dengan Ramadan lah. Kalau tak boleh berubah dengan Ramadan, bila lagi kita nak boleh berubah? Sebab bulan Ramadan ni, syaitan dah dibelenggu, nafsu pun dah dikurangkan. Sebab apa? Bila kita tahan makan ni, nafsu kita tak aktif sangat. Tak aktif sangat orang puasa. Sebab tu Allah suruh berpuasa. Ya. Jadi saya rasa Ustaz, dah cukup masa dia kot. Dah cukup masa dia. Sebab kita pun ada tanggungjawab yang lain. Tuan-tuan pun ada tanggungjawab yang lain. Terima kasih banyak Puan Nurul Hafizah di atas kesudian untuk tekan slide. Mudah-mudahan Allah ganjari pahala di akhirat nanti. Terima kasih Ustaz Adam kerana sudi menjemput saya. Dan sekiranya ada soalan, kalau nak cakap live, silakan. Kalau nak type, silakan. Kalau tak ada soalan, dia nak tutup ceramah senang je. Tasbih kafarah surah Al-A'la selesai. Sekiranya ada soalan, boleh kita sembang insya-Allah. Okey, saya kembalikan kepada jejaka handsome kita Al-Fadhil Syekh Ustaz Adam Zakaria. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Minta maaf semua yang sebut nama tadi bergurau, minta maaf. Dan kuis jangan lupa ya, saya nak bagi kuis Ustaz Adam kan? Ya. Nak bagi sekarang boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya nak bagi kuis ni. Ni hadiah Hadiah macam ni. Ni yang saya punya. Saya pun dapat hadiah juga ni. Saya dapat hadiah, kita musim-musim. Ni nak Ramadan ni dapat hadiah ni memang cantik lah kan. Okey. Soalan dia mudah saja. Apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan? Rasanya banyak kali ulang tadi Ustaz Adam kan? Apakah dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kalau boleh bahasa Arab lagi lah. Okey, ni. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan? Kalau orang puncak alam tak nak, nanti kita simpan hadiah ni bagi ke orang lain dah pula. Kan? Silakan. Tuan-tuan, puan-puan. Boleh jawab ataupun melalui dia orang chat. Chat pun boleh. Ustaz Adam tak cia, Ustaz Adam tak boleh jawab. Puan Nurul boleh. Silakan. Ni hadiah ni. Nak bagi. Hari Jumaat yang mulia. Kan? Okey. Silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan? Rasa banyak kali ulang tadi ni. Kan? Okey, ada tak? Kita tengok kat chat. Oh, belum ada Ustaz. Belum ada. Kan, siapa nak hadiah? Kan? Kita bagi masa lagi untuk dia tulis jawapan tu. Boleh tulis jawapan. Ataupun soalan pilihan lah. Kita bagi ABC boleh tak? Dah ada dah tu. Belum lagi. Oh, rahmat Allah. Belum lagi jawapan. Kita bagi ABC boleh tak? Boleh. Okey, kita bagi ABC. Ini dah habis diskaun ni. Kita habis diskaun sebab nak masuk Ramadan kan. Okey, yang dimaksudkan dengan keberkatan Ramadan, A, rahmat Allah. B, bertambahnya kebaikan dalam mentaati perintah Allah. C, bertambah keredaan Allah. D, ketiga-tiga di atas. Okey. Apa dia? Jawapan boleh tulis kat chat ya. A, D, B. Okey, kita dah dapat dah. Itu Iza kan? Ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu. Ustaz catat Iza tu kat situ. Iza kan? D dia balon semua sekali. Okey, Puan Iza, tahniah. Puan Iza, Ustaz catat Iza. Boleh. Nanti hadiah ni ambil lah. Okey, tahniah Puan Iza atas jawapan B, ziyadatul khair fi ta'atillah. Keberkatan itu bertambah kebaikan dalam mentaati perintah Allah SWT. Okey, sama-sama Faiza. Semoga benda ni manfaat. Suka tak warna biru ni? Kan? Warna biru ni insya-Allah. Nanti saya kirimkan dengan Ustaz Adam. Nanti Faiza dapatkan dengan Ustaz Adam insya-Allah. Okey Ustaz. Sekadar tu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Al-Fuad bin Osman atas sedikit perkongsian. Sedikit lah. Tak habis slide. Sedikit perkongsian yang dikongsikan bersama kita. Dan memang Ramadan tahun ini tidak sama dengan tahun lepas. Dan tahun lepas pun tidak sama dengan tahun inilah.
Dia tahun lepas memang dalam keadaan norma baharu, masih bukan norma baharu ya. Okey. Nama baru lain macam tu. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan tahun ini apa masjid walaupun dibuka, surau dibuka walaupun dengan keadaan kuota tertentu, kalau kita tak dapat terpilih untuk menunaikan solat sunat tarawih di masjid atau di surau, kita boleh masih dapat meneruskan laksanakan solat sunat tarawih ini secara berjemaah di rumah. Macam biasalah lelaki kita menjadi imam. Kita lelaki ni insya-Allah kita jadi imam. Nama pun lelaki kan. Dan muazzin pun kita jugalah. Tidak ada jawatan ni seumur hidup. Okey. Dan mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang disampaikan oleh Fadil Ustaz banyak membuka mata kita dan supaya kita dapat bersedia untuk menghadapi ataupun untuk menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik pada daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dan kalau kita mati pun dalam bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan matinya kita dengan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Rebutlah peluang kita beribadah di dalam bulan Ramadan, yang seperti mana kita sedia maklum, bulan penuh keampunan, bulan penuh kerahmatan, keredaan, mendapat keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapatlah kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman Allah yang dibacakan oleh Fadil Ustaz tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini menjadikan kita insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz dan juga pada semua para peserta. Dan satu lagi untuk makluman, bersempena dengan bulan Ramadan tahun ini, unit Haiwan Islam di Hospital UiTM akan mengadakan pelbagai program, antaranya program Tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kita telah pun mendapat penyertaan daripada warga hospital dan cuma kita perlukan pembimbing. Sesiapa yang ada bacaan yang lebih baik boleh rasa diri ni rasa bacaan dia baik lah. Tak adalah kata kita ni perfect, tapi bacaan perfect baik dan kemudian kita tahu hukum tajwid dan sebagainya, bolehlah mendaftarkan diri sebagai pembimbing. InsyaAllah kita akan memulakan program tadarus kita pada 1 Ramadan nanti insya-Allah, dan juga pelbagai program-program lain yang kita akan maklumkan dari semasa ke semasa insya-Allah. Kan, saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap sepanjang mengendalikan program tazkirah kali ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Am. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sedikit doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba banyak melakukan salah dan silap ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ampunlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunlah dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunlah dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami menghadapi masalah di saat ini ya Allah, Engkau selesaikanlah ya Allah. Sekiranya ada saudara mara kami, sahabat kami yang diuji dengan kesakitan di saat ini ya Allah, Engkau berikanlah kesembuhan ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan ya Allah. Pimpinlah kami dalam mentaati segala perintah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Ustaz Adam, yang Puaiza tadi ni Fakulti Perubatan Sungai Buloh tingkat 10. Tak apa. Alright, terima kasih semua. Tahniah pemenang kuis. Panjang umur rezeki, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Oke, Ustaz Dam, saya keluar dulu. Alright, jumpa lagi. Wah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.